Okay, yang ini kita nak gunakan, kita nak integrate by using substitution method. Okay, kita ambil yang mudah dulu. X kuasa 4 per dengan X kuasa 5 tambah 1. Okay. So, ini soalan tambahan Bukan soalan tambahan, ini soalan dalam tutorial. Tambahan tu Okay. nanti mungkin saya akan bagi dalam Google Classroom lah. Baiklah. Okay. Ini soalan tutorial muka surat 2, soalan nombor 5. Okey, kadang-kadang soalan dia bagi tahulah by using substitution method. Kadang-kadang soalan tak bagi tahu. Nanti bila kita dah belajar 3 kaedah, saya akan bagi tahulah bagaimana kita nak kenal soalan ni mesti guna substitution method ataupun nak guna kaedah lain. Okey. Kita belajar 3-3 dulu. Sekarang ni kita terus guna je. Okey, sekarang ni kita akan start dengan let u. Sebab soalan suruh guna substitution method. U ni dia punya peraturan dia. Yang pertama peraturan dia, kita kena pilih kuasa yang paling tinggi. Itu peraturan yang pertama. Jadi kalau dekat sini kita nak pilih yang mana? Atas ke bawah? Bawah. Jadi memang kita akan pilih yang di bawah. Kecuali kalau katakan atas kuasa 4. Yang bawah pun kuasa 4. Maka kita akan gunakan peraturan nombor 2 pula. Tadi peraturan yang pertama, pilih kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa dia sama, kita guna peraturan nombor 2. Peraturan nombor 2, kita pilih mana yang paling panjang. Jadi katakan saya andaikan soalan ni, yang atas kuasa 4, bawah kuasa 4 tambah 1. Maka kita nak pilih U yang mana? Nak pilih atas ke bawah? Hai, senyap je. Bawah. Bawah kan? Okey, betul. Jadi ingat, peraturan untuk pilih U ni ada 2 peraturan. Yang pertama, pastikan pilih kuasa yang paling tinggi. Contoh dia macam soalan ni lah. Maka pilihlah yang di bawah. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan kuasa dia sama. Bila kuasa yang sama, pilih syarat nombor 2. Pilih yang paling panjang. Okey? Kita tengok dulu. Nanti kita akan tengok contoh kuasa yang sama. Okey, kita bermula daripada sini. Lepas tu, kita akan differentiate. Biasanya kita akan buat du over dx. Untuk kaedah substitution method ni, kita letak dx tu di sebelah kanan. Ini kita akan dapat 5x kuasa 4 dx. Okey, sekarang ni, tujuan sekarang ni, kalau kita nak integrate daripada asal ni, tak boleh. Sebab dia ada atas, dia ada bawah. Dalam integration, dia tak boleh integrate satu persatu, tak boleh. Maka kita ubah. Daripada x ni, kita ubah kepada u. Kita tengok, kita boleh integrate ataupun tidak. Biasanya bolehlah kita integrate. Okay, jadi sekarang ni, kita gunakan 2 maklumat ni untuk ubah ni kepada sebutan u. Jadi pastikan semua berubah menjadi sebutan u. Jadi kalau kita tengok sini, berdasarkan 2 maklumat ni, yang di bawah ni dah jadi 1 per u. Jadi saya boleh tulis, ni soalan ni akan berubah, dah jadi 1 per u. Ni maklumat yang pertama lah. Kemudian, yang belum tukar adalah x kuasa 4 dan dx. Yang ini kita gunakan maklumat yang kedua. Tadi saya gunakan maklumat yang pertama, dapat 1 per u. Bila saya guna maklumat yang kedua, kita hanya perlukan x kuasa 4 dx. Maka kita ambil yang ni je. Saya ambil yang ni je. Okey, maka yang 5 tu kita tak perlukan. Maka 5 ni bawa ke sana. Dia akan jadi du per 5 lah. Okey, maka gantian yang atas ni kita akan ambil du per 5. Du per 5. Patutnya per 5 lah. Tapi penulisan dia kalau nombor kita letak di bawah. Boleh kan? Asalnya kita akan ambil du per 5. Tapi dalam integration, penulisan du tu kita letak yang paling ujung sekali. Yang nombor letak depan. Okey, supaya kita senang nak integrate. Okey, setakat ni faham tak? Daripada x tu nak tukar kepada u. Faham. Faham Okey, so dia macam tu. Okey, jadi sekarang ni daripada sini cuba kita integrate. Integrate 1 per u. Integrate 1 per u dapat apa? Ln u, yes, ln u. Tambah C. Kemudian ingat, soalan kita bukannya tanya U. Dia tanya X. Maka
Maka patah balik kepada X, kita akan dapat kuasa 5 tambah 1. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Kita tengok soalan nombor... Okey, katakan kita ambil soalan C lah. Kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Integration of... Ataupun kita ambil C lah, betul? Ambil C. X kuasa 3 tambah 3X kuasa 4. Kemudian X kuasa 2 tambah 1 dx. Okey, jadi sekarang ni kita akan bermula dengan let U. Okey, ingat. Yang pertama, gunakan peraturan yang pertama. Gunakan peraturan yang pertama. Pilih kuasa yang paling tinggi. Jadi kita sekarang ni sama ada pilih kurungannya ni ataupun kurungannya ni. So nak pilih yang mana? Yang first kurungan. First. Yes, kita pilih ni bukan sebab dia kuasa 4. Sebab dalam kurungan ni je. Kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 3. So X kuasa 3 tambah 3X. Kemudian dah kita pilih differentiate. Okay, kita dapat 3x squared plus 3 dx. Okay. Sepatutnya bila kita gunakan dua maklumat ni, sepatutnya kita dah berjaya tukar semua ni dalam sebutan U. Tapi kita tengok macam tak ada bayang-bayang pun untuk yang ni. Kan? Yang ni dah settle ni. So kita ubah suai sikit lagi. Kita ubah suai. Kalau saya tulis, saya factorize macam ni. Baru kita nampak ada bayang-bayang satu lagi. Betul tak? Kalau kita kekalkan yang ni, tak nampak bayang ni. So kita ubah suai sikit. Okey, jadi kita gunakan dua maklumat ni. Yang pertama kita dapat, okey, yang pertama ni dapat U kuasa 4. So kita dapat U kuasa 4. Kan? Sekarang ni yang belum bertukar adalah yang ni. X kuasa 2, ni belum tukar ni. X kuasa 2 tambah 1 dx. Ni yang belum bertukar. Maka kita rujuk, tadi kita guna maklumat yang pertama, dapat U kuasa 4. Untuk yang kedua ni, guna maklumat yang kedua. Tapi jangan ambil yang ni. Ambil yang di bawah ni. Okay, kalau kita refer sini, kita hanya perlukan ni je. Saya hanya perlukan ni je. Maka dia sama dengan berapa? Dia sama dengan? DU per 3. Yeah, 3 ni kita tak perlukan bawa ke sana. Jadi DU per 3. Jadi situ dia. DU sepatutnya saya tulis DU per 3. Tapi biasanya kita letak nombor ni depan. Okay, supaya kita senang nak integrate. Maka dapatlah kita punya jawapan 1 per 3. Integrate U kuasa 4 dapat berapa? Sudah. U kuasa? 5 per 5. balik. Yes, itulah kita punya jawapan. Maka ingat, jawapan kita ni bukan berhenti di sini. Tukar balik kepada X. Jadi sekarang U ni adalah X kuasa 3. X kuasa 3 tambah 3X kuasa 5 tambah C. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, boleh? Boleh. Okey, cuba kamu buat soalan E. Cuba buat soalan E. Integrate X eksponen 3X kuasa 2 dx. Okey, maknanya ingat kita bermula dengan U. Okey, U kita nak pilih yang mana? Nak pilih X ke nak pilih yang di atas? 3x square. Ya, 3x squared. 3x square. So start dari sini nanti kamu habiskan. Cuba buat. Kita akan bermula dengan okey, let U sama dengan 3 kuasa 2. Okey, kita akan differentiate dapat 6x. Okey, dia nak ubah je pun boleh. Jadi yang pertama kita gantikan E kuasa U. Okey, betul. Kemudian yang belum ganti adalah X dx. So X dx, maka 6 ni kena bawa ke sebelah kiri. Itu yang kita dapat
du per 6. So kita akan ganti du, sepatutnya du per 6. Tapi lebih mudah letak 1 per 6 tu di sini. Buat susunan integration nombor eksponen du. Cara kita susun supaya kita akan dapat yang ni lah. Okey, kita akan mudah integrate. Ya betul, bagus. Soalan D, kita nak integrate eksponen to the power of x, kemudian kita ada square root 1 plus. Kalau kita ada square root ataupun sebarang kuasa, kita tak tengok yang tu. Kita hanya tengok pilihan je, let u. Okey, ni sekarang ni kalau kita tengok dari segi peraturan yang pertama, pilih kuasa yang paling tinggi. Masalahnya yang ni sama dengan yang ni. So dah sama level. Maka peraturan yang pertama dah tak boleh pakai dah. Bila tak boleh pakai, kita guna peraturan yang kedua. Kalau degree sama, kita nak pilih mana? E kuasa x ke nak pilih 1 tambah eksponen x? 1 tambah E eksponen X. Yes, sebab peraturan yang kedua pilih yang paling panjang. So senang. Kalau kita pegang pada peraturan ni mudah. Kalau ada kuasa yang berbeza, pilih kuasa yang paling tinggi. Itu yang pertama. Kalau kuasa dia sama, bentuk dia sama, pilih yang kedua. Yang kedua tu maksudnya pilih yang paling panjang. Macam ni lah. Okey, lepas tu kita differentiate. So dapat yang ni lah. Okey, ingat. Kita gunakan dua maklumat ni untuk kita tukarkan soalan ni kepada sebutan u. Itu tujuan kita. Okay, jadi kita berpandukan pada dua ni je. So, kita boleh tukar. Sekarang ni kita fokuskan yang dulu. U kuasa setengah. So, saya tulis U kuasa setengah. Kemudian yang belum ganti lagi adalah eksponen X dx. So, kita guna maklumat yang kedua. Eksponen X dx. Cara kebetulan sama dengan yang kita buat tadi. Ini gantian dia du. So, kita tukarlah. Ini gantian dia du. So, lagi mudah kita nak buat integration. So, kita dapat berapa? U kuasa berapa? U kuasa? Hello? 3/2 Ya, 3/2 bagi dengan 3/2. 3/2. Tambah C. Okay, ingat itu bukan jawapan akhir ya. Ini okey. Kita akan ganti balik 2/3. Dan U tu adalah 1 plus eksponen X to the power of 3/2. Okey, sampai situ saja kita punya jawapan. Okey, mudah? Okey tak? Okey. Okey, bagus. Malaysia bagus. Kita tengok soalan F lah. Okey, soalan F ni canggih ni soalan F ni. Okey, soalan F. Integration of all in bracket ln square root of x to the power of 4. Okay, divided by x. Respect to x. Okay, untuk yang ni kena hati-hati. Okay, kita tambah notasi kat sini. Ln x kuasa 2. Okay, kalau kita jumpa yang macam ni, maksudnya 2 tu boleh bawa ke depan. Tetapi kalau kita buat dalam kurungan, kalau dalam kurungan, kita tak boleh tukar kepada sini. So, jangan buat dia sama dengan 2 bawa ke depan. Tak boleh, tak sama. Okay? Yang pertama ni maksudnya yang kuasa 2 hanya X saja. X saja yang kuasa 2. Tapi kalau dalam kurungan ln X, kurungan kuasa 2 maksudnya semua kuasa 2 termasuk ln. Jadi hati-hati. Sama macam kes ini lah. Jadi jangan turunkan 4 ni ke depan. Jadi apa yang kita buat? Kita ubah dulu. Ln X kuasa setengah. Okey, kita buat ln X kuasa setengah. Ni dah tak ada apa-apa ni. Okey, kita terus pilih U. Okey, daripada sini kita pilih U. Okey, kalau kita jumpa, ini peraturan yang ketiga ni. Peraturan yang ketiga. Tadi yang pertama ni kalau kuasa dia ada berbeza kuasa, pilih kuasa yang paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Yang ketiga, kalau dalam integration tu ada ln. Kalau dalam integration tu ada ln, maka U tu mesti pilih ln. Tak ada pilihan lain. Jangan tengok yang lain. Jadi mesti pilih
ln X kuasa setengah. Boleh? So kita ada 3 peraturan ya. Pilih kuasa yang paling tinggi yang pertama. Kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Yang ketiga, kalau dalam soalan tu ada ln, U tu mesti ln. Okay. Kemudian ini kalau kita nak differentiate ni lebih mudah kalau kita turunkan kuasa. Okay. Yang ini boleh turunkan kuasa sebab dia kes yang pertama. Ni kes yang pertama. Sebab kuasa tu untuk X. Okay. Jadi kita differentiate. So du over dx equals to, ni setengah ni salin. Kemudian differentiate ln X dapat apa? 1 per X. Ya, 1 per X dx. Okey, berpandukan dua maklumat ni, kita akan tukarkan soalan ni dalam sebutan U. So, saya tukar. Kita settlekan U ni dulu. Ini akan jadi U kuasa 4. U kuasa 4. U kuasa 4. Kita settle. Yang belum kita tukarkan adalah ni, dx dan X. Ataupun maksud dia dx over I lah ni. Okey, ini maksud dia saya boleh gunakan maklumat ni. Okey, maka 2 ni kena bawa lah sebelah kiri kan. Dia akan jadi 2 kali du. 2 Kan? kali du. Okey, maka kita akan tulis 2 kali du. 2 darab du. So ingat cara kita penulisan integration. Nombor, kemudian function, lepas tu du. Itu cara penulisan. Okey, lepas tu kita integrate lah. Okey, bila kita integrate, U kuasa berapa? Kuasa? 5. Ya, 5 per 5. Kan mudah tu. Daripada X memang susah kita nak integrate. Tapi bila tukar kepada U, rupanya mudah je kita nak integrate. Maka jawapan akhir jangan lupa susun balik ke bentuk jawapan asal. Kuasa 5 tambah C dah. Okey? Okey, faham? Okey. Seterusnya, kamu cuba soalan G pula. Okey, cuba buat soalan G. Tetapi G ni, okey, kita tengok ni dulu. Kalau jumpa soalan ni, 2 ni sebab 2 ni untuk X. Jadi kita boleh turunkan. Bila saya turunkan, dia akan jadi menjadi. Maka kita boleh cancel. Okay. Maka nanti kamu start integrate daripada sini. 1 per X ln X dx. Okay. Okay. Cuba salin yang ni. Kemudian cuba jawab. Siap punya kan? Okay. Kita start daripada sini. So, tadi kan saya bagi tahu apa syarat tadi? Bila dalam integration tu ada ln. Sebenarnya kalau ikutkan kita Ambil ln. kita ambil ln saja. Ini sepatutnya ini sepatutnya X ni tak payah. Ln saja, U equals to ln X. Okay. So ini tadi ya. U sama dengan ln X, lepas tu differentiate dan jangan lupa. Sebab biasanya penulisan kita du over dx. Tapi dia bawa ke sebelah kanan. Dia masih ada. Okay. Kemudian berdasarkan dua maklumat ni kita akan tukar. Yang pertama fokuskan step yang pertama ni U sama dengan ln X. Maka kita dapat 1 per U. Okey, betul. 1 per U. Kemudian yang tinggal adalah 1 per X dx. 1 per X dx yang belum tukar. Kita gunakan maklumatnya ni. Ni adalah du. So betul ni. So jawapan dia ln U bila integrate. Kemudian ingat U ni adalah ln X. So U sama dengan ln X. So kita punya jawapan ln dalam kurungan ln X. Untuk kurungan. Tapi jangan permudahkan. Jangan tulis ln kuasa 2X. Salah. Kekalkan dalam bentuk ni. Okey, tahniah. Irsyad betul. 2 plus ln X over X square root of 1 plus ln X. Okey, untuk lebih mudah, kita fokuskan dulu yang ni. Yang dua ni kita buat kemudian. Sebab dia mudah. Integration of 2 sama dengan 2x. So, tu mudah. Okay. Kita fokuskan ni dulu. Saya buat yang ni dulu.
Saya buat ln X. Okey, jadi yang dua ni saya tinggalkan dulu. Kalau campur-campur kan susah pula. Okey, daripada sini kita akan pilih. Ingat, U tu mesti ln. Masalahnya sekarang ni, ln ni ada dua. Satu atas, satu bawah. Kita nak pilih U yang mana? Bawah. Pilih yang paling panjang. Sebab dia masuk dalam kategori yang kedua. Pilihan yang kedua. Okey, kita differentiate. Ni habis. Kita akan dapat yang ni. Okey, berpandukan daripada dua ni. Berpandukan daripada dua ni, kita ubah dalam sebutan U. Okey. Kita settlekan yang pertama dulu. U ni adalah yang di bawah. So, kita boleh tulis. Ini adalah 1 per square root of U. Okey. Kemudian, kalau kita ambil 1 per X dx. Ini maksud dia 1 per X. 1 per X dx. Okay. Maksud dia ini 1 per X dx. Saya ambil yang ni. 1 per X dx. Gantian dia adalah yang ni. Kan? Maka gantian dia adalah 1 per du. So, saya tulis sini du. Settle. Sekarang ni ada satu yang tertinggal. Kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh tulis ln X kat sini. Sebab dia bercampur. Sepatutnya kita punya target daripada X, semua bertukar dalam U. Baru kita boleh buat integration. Okay? Jadi yang ni tak boleh buat. Bila tak boleh buat, maksudnya ln X ni kita kena ubah sesuai. Tapi mesti berpandukan kepada dua maklumat ni. Yang atas. Kita ambil yang atas. So, kita ubah sikit yang atas ni. Jadikan ln X sebagai tajuk. Maka kita akan dapat U tolak 1. Okay, maka yang ni jangan tulis macam ni. Kena tukar kepada U tolak 1. Biasa dalam exam memang bentuk macam tu. Dia akan ganti pada 3 tempat. Yang pertama di bawah ni kita dah ganti 1. Lepas tu bila saya guna maklumat yang kedua, ganti yang ni. Dah tertinggal 1. Maksudnya ada 3 tempat yang kita nak ganti. Okay, dalam exam yang ni selalu keluar. 3 tempat. Ada yang ketiga. Sepatutnya 2 je. Ada yang ketiga. Okay, lepas tu kita teruskan sama dengan yang ini dia berkongsi tolak 1 per U kuasa setengah. Ataupun macam tu lah asalnya. Kemudian ini kita gunakan indeks U kuasa 1 bahagi dengan U kuasa setengah. Kita akan dapat berapa? U kuasa? Hello? Kalau bagi tolak ke tambah kuasa dia? Bagi tolak. Tolak. Jadi U kuasa berapa dapat? U kuasa? Negatif. Tak betul. Apa sir? 1 per 2. Gabungan ni. 1 per 2 kan? 1 tolak setengah. Yang ini bawa je naik ke atas. Okey, ini ada negatif. Kemudian kita integrate. So, bila integrate dapat apa? Daripada setengah tambah 1. 3 per 2. So, 3 per 2. Dah, selesai. Tolak. Ini kuasa setengah. Sebab nanti 1 tambah 1. Bagi dengan 1 per 2. Okey. Jadi, untuk yang tadi, yang ni. Maka jawapan akhir dia adalah 2 per 3. Okey, kita ambil U tadi. U yang asal tadi kita ambil 1 tambah ln X. 1 tambah ln X. 3 per 2. Tolak 1 tambah 1, 2. Tambah ln X kuasa setengah. Tambah C. Okey. Tapi ingat, ini bukan jawapan akhir. Sebab soalan dia integration of 2 plus. Jadi nanti dalam exam hati-hati. Jangan kita leka, kita hanya fokuskan yang kedua ni. Kita terlupakan yang pertama. Okey, jadi jawapan akhir dia integrate 2
So ada tambahan 2x. Kemudian salin balik yang kita dapat tadi. Tambah 2 per 3. 1 tambah ln x kuasa 3 per 2. Ada lagi tolak 2, 1 tambah ln x kuasa setengah dan tambah c. Okey. Jadi hati-hati walaupun kita fokuskan kepada yang kedua tadi, sebutan yang kedua, untuk jawapan akhir pastikan jangan lupa 2 ni. Okey. Equation of secant squared x over tangent. Okey, ini sama keturunan ni. Trigonometri. Jadi kita bermula dengan pilihan yang mana? Pilih kuasa yang paling tinggi. 5 tan 5x. Okey, kita gunakan yang kuasa tu tak payah. Kita ambil tangent je. Cuma ingat kalau tangent kuasa 5, ini penulisan dia. Penulisan dia macam tu. Tetapi maksud dia adalah kurungan semua sekali kuasa 5. Dia sama macam yang tadi lah. Kan? Maksud dia penulisan kuasa tu bukan pada kurungan. Ini maksud dia. Tapi penulisan dia 5 tu mesti letak pada trigonometri. Okey. Kita sambung balik ni. Bila kita differentiate, dapat apa ni? Differentiate tangent. Rujuk balik pada jadual tadi. Differentiate tangent apa apa? Sudah. Kuliah. Apa? Panjang itu. Second square. Dapat? Second square. Secant square. Itulah kalau hafal lagi senang. Okey, kan? Jadi kita gunakan dua maklumat ni, tukarkan soalan ni dalam sebutan U. Okey, maka kita akan dapat, kita fokuskan yang pertama dulu, yang pertama. So dapatlah 1 per U. Tapi jangan 1 per U, 1 per U kuasa 5. Itu yang sebab tadi. Ini adalah U tadi, U kuasa 5. Kemudian yang belum tukar secant, dengan dx. Ini dia sama dengan ni. Dia adalah du. Kan? Du. Maka mudahlah kita punya integration. Okey, sama dengan saya ubah U kuasa 5 du. Ni kalau kita integrate dapat apa? U kuasa? Kuasa? Ya, betul. Bahagi dengan negatif 4. Tambah C. Dan jangan lupa ini bukan jawapan. Negatif 1 per 4. U ni adalah tangent X. Tangent kuasa 4. Tambah C. Integration of cos divided by square root of sin X. Okey, ini pun jadi masalah juga ni sebab dia punya function ni sama. Degree pun sama kan? Okey, jadi kalau macam ni kita pilih yang di bawah lah, Ataupun kamu boleh try and error lah. Mungkin tersalah pilih, ambil yang di atas. Biasanya kita akan pilih yang di bawah. Kalau ingat masa kita pilih U ni, kalau kita jumpa square root abaikan. Kalau jumpa kuasa pun kita abaikan. Kita fokuskan dalam ni je. Okey. Ni kalau kita differentiate sign apa? Cos. Oh, gagah. Bagus. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita ganti dengan maklumat yang pertama, maka soalan ni dah jadi 1 per punca U. Kan? Kalau saya guna maklumat, ya. Tak tanya square root tu hilang di mana? Masa kita pilih U, kita abaikan yang kuasa. Macam tadi lah kan? Macam tangent aja kan? Kita nampak tangent kuasa 5. Tak adalah saya pilih tangent U sama dengan tangent kuasa 5. Yang kuasa 5 tu kita akan pertimbangkan kemudian. Maksudnya setiap kali kita nak let U, kita abaikan kuasa.
Okey. Okey, so kita hanya ambil yang dalam je. Yang dalam je. Yang kuasa tak payah. Okey, so cos X dx adalah yang ni. Maka ini adalah du. Okey. Jadi kalau kita integrate, selalunya jadikan kuasa nanti setengah. Maka apa jawapan dia? Kuasa bertambah 1. Dah, hang. 1 per 1/2. 1/2. yes, 1/2. 1/2. Ya, betul. Maka jawapan akhir dia jangan lupa kita tukar kepada X. So sin X patutnya nak buat kuasa setengah boleh, ataupun nak buat square root pun boleh. Tapi ada 2 tadi. 2. Tambah C, selesai.